الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قرأنا في الدرس الماضي دور العلماء الربانيين في نصيحة المسلمين، وذكر لنا الإمام الحداد رحمه الله نماذج من واقع المسلمين في زمانه قبل حوالي 400 سنة، وهذا الواقع الموجود من انتشار الجهل وغلبة وتسلط الأعداء وحرص على الدنيا وما إلى ذلك، ذكرها أنه هذا موجود من زمان الإمام الحداد، وهو اليوم يمثل واقعنا وواقع المسلمين. فهذا الأمر وكيفية وجوب العلماء الراسخين الربانيين في قيامهم في توجيه الناس وإرشادهم إلى العلم والهدى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita telah bersama-sama dalam membaca pada kelas yang terdahulu bagaimana peranan utama seorang ulama dalam membimbing umat, memberikan nasihat kepada kaum muslimin, dan juga bagaimana Imam Haddad rahimahullahu taala 400 tahun yang lalu telah menyebutkan tentang keadaan umat Islam di zaman beliau yang penuh dengan kejahilan, penuh dengan kezaliman dan hal mengetahui sedikitnya daripada pengetahuan terhadap ilmu agama. Maka seolah-olah ucapan-ucapan beliau tersebut menunjukkan tentang kejadian ataupun keadaan yang ada pada zaman kita pada sekarang ini. Bahwasanya beliau menyebutkan juga pentingnya alim ulama untuk memberikan petunjuk dan memberikan tausiah kepada orang-orang yang telah jauh daripada ilmu agama, orang-orang yang jahil tersebut. Maka ini telah disampaikan oleh beliau pada 400 tahun yang lalu. ويتكلم الإمام الحداد اليوم على أمر مهم جدا، وهي سلسلة الأخذ بالسند في تبليغ الدعوة والنبوة من لدن الأنبياء المرسلين السابقين إلى رسول الله إلى يومنا هذا. Kemudian hari ini kelas kita beliau akan bercakap suatu hal yang penting, ini mengenai silsilah, ini bersambungnya. Apa yang bersambungnya ini? Berdakwah dengan cara yang telah akan dicontohkan oleh para nabi dari zaman-zaman nabi terdahulu sampai Rasulullah SAW sampai kepada pendakwah zaman kita sekarang ini. وهذا مأخوذ من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم إلى آخر الحديث. والحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، وكان يبعث في بني إسرائيل النبي بعد النبي مجددين شريعة موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وداعين في إقامتها إلى زمان سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا عيسى وجاء الدين العظيم المسيحي بعد ذلك، ومن زمن سيدنا عيسى إلى رسول الله هذه يسمونها الفترة. Kemudian pada muka surat 22, kalam beliau tersebut berdasarkan dengan hadis Nabi SAW yang beliau bersabda bahwasanya para alim ulama pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Pada hadis yang lain beliau bersabda, ulama-ulama umatku seperti nabi-nabi Bani Israel. Pada zaman Bani Israel maka diutuskanlah nabi, setelah itu nabi, wafat nabi, setelah itu nabi, yang keseluruhan mereka adalah memperbarui daripada syariat Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dan mendakwah kepada syariat tersebut. Kemudian sampai kepada Sayyidina Isa alaihissalatu wassalam, beliau telah datang dengan syariah, ini agama Masih yang telah menasahkan daripada syariat Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dan setiap jarak ataupun masa dari satu nabi kepada nabi yang lain ini dinamakanlah fatrah, ini masa. وهذه الفترة كما قال علماء التوحيد أن الذين يموتون في هذه الفترة هم ليسوا مخلدين في نار جهنم كما قال الله تبارك وتعالى عنهم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن هذه الفترة أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنهم كما قال بعض علماء التوحيد ناجون أو يدخلون في هذه الفترة فليس عليهم عذاب. Nah, maka di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW di sana namanya fatrah. Sebagaimana alim ulama ahli tauhid mengatakan bahwasanya orang yang hidup di zaman fatrah ini antara satu nabi dengan nabi yang lain, maka mereka akan berkekalan di dalam surga. Mereka adalah orang yang selamat. Sehingga kan para alim ulama tauhid mengatakan bahwasanya ayah dan ibu Nabi SAW mereka kedua-duanya berada dalam zaman fatrah, yang mereka kedua-dua ini tidak akan diazab, bahkan mereka akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, tidaklah kami akan memberikan azab kepada suatu kaum sehingga kan kami ini mengutus kepada mereka seorang rasul. ثم بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا إلى كافة الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم، وقضى عليه الصلاة والسلام مرحلة النبوة والرسالة 23 سنة أرسى فيها قواعد الإيمان والإسلام والإحسان عليه الصلاة والسلام، ووضع الأسس والمبادئ والقيم الإسلامية وبثها في أصحابه ثم أصحابه بثوها في مشارق الأرض وغربها وتلقوه عنهم جيلا بعد جيل إلى يومنا هذا. Kemudian Allah Ta'ala mengutus Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang beliau telah membawa daripada kenabian dan kerisalahan, yang semua tersebut diringkaskan dalam rukun-rukun Islam dan rukun iman dan rukun ihsan. Dan Nabi SAW telah datang membawa dengan akhlak, dengan budi pekerti dan perangai yang baik, menjadikan suatu contoh bagi umat, sehingga kan sampai kepada hari kita ini tentang Islam yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. وكل من كان مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. Setiap orang yang menyampaikan, mewakili diri daripada Rasulullah SAW, maka ini dia akan mendapatkan daripada kebahagiaan di dunia dan juga di kehidupan akhirat. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال المفسرون: لا يكمل اتباعك حتى تدعو إلى الله على بصيرة. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah wahai kekasihku Muhammad SAW, inilah jalanku, ini mendakwahkan kepada Allah Ta'ala dengan basirah, ini dengan yakin. Dikatakan oleh para ahli tafsir, tidaklah akan sempurna pengikutanmu terhadap Nabi SAW sehingga engkau mendakwah, mengajak sebagaimana yang telah diajak oleh Rasulullah SAW. وعندما نقوم بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى نحن نتسم بوسام أن نشبه علم أنبياء بني إسرائيل، ونتسم بوسام ورثة الأنبياء، ورثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والوسام الثالث نتسم بوسام النيابة عن رسول الله في قوله بلغوا عني ولو آية. Maka tak kala kita ini bangun untuk mendakwahkan, untuk mengajak, maka seolah-olah ini kita telah mewarisi daripada sifat yang mulia, ini sifat para nabi-nabi, yang sebagaimana Rasulullah bersabda, sungguhnya ulama-ulama umatku ini seperti nabi-nabi Bani Israel. Dan yang kedua, tak kala kita ini bangun untuk berdakwah, maka kita pada hakikatnya telah mewarisi daripada ilmu yang telah diwariskan oleh Nabi SAW. وهذا الإمام الحداد جعل الله في هذه الأمة المحمدية الدعاء إلى الهدى والمجددين لمن درس من أعلام الدين، أي هؤلاء الدعاء إلى الله على الهدى مجددين لمن درس، معنى ضعف وغاب ومات من درس. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس هذا العلم كما يدرس وش الثوب، يعني الثوب يخلق الثوب هذا جديد بعد فترة يصير خلق، أي يتفتت ويتمزق. هذا العلم في آخر الزمان يدرس، يعني يضعف مثل ما يبلع الثوب حتى لا يدري ما صلى ما صيام صلى الله عليه وسلم. Maka Imam Haddad mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan para alim ulama tersebut adalah orang yang memperbaharui, mujaddidin, yang senantiasa memperbaharui daripada agama ini, mendakwahkan daripada agama. Karena yang namanya ilmu ini akan hilang, akan menjadi rusak, sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda, pada akhir zaman nanti ilmu ini akan menjadi buruk, akan menjadi rusak, sebagaimana baju, kain, pakaian ini lama kelamaan dia akan menjadi rusak. Maka sepertilah itu juga keadaan daripada ilmu pada akhir zaman.
فإذا حصل هذا الاندراج للعلم والطمس لمعالم هذا اليقين والدين بالله تبارك وتعالى، أمة محمد أمة المرحومة. فيبعث الله سبحانه وتعالى من يجدد كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس كل 100 سنة. والتجديد للدين معناه أن يجدد الخير في قلب كل مسلم ومسلم. معنى التجديد للدين أن يجدد الدين في أن يجدد معنى الخير في قلب كل مسلم ومسلم أولا. ثانيا أن هذا التجديد الذي يحصل ويكون في آخر الزمان إنما هو تجديد وسائل وأساليب الدين والدعوة إلى الله تبارك وتعالى لا أصولها، فأن أصولها ثابتة، مثل الصلاة والصيام. الصيام في شهر رمضان الشهر التاسع، الصلوات 5 فروض، الأوامر والنواهي ثابتة، والوسائل لتحقيقها تتجدد في كل زمن وفي كل مرحلة وفي كل عصر. Maka ilmu yang telah dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Bismillah. Maka ilmu yang telah dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yang ilmu tersebut lama kelamaan akan punah, akan hilang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat ini adalah umat yang marhumah, yang disayangi, sehingga Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk umat ini seorang yang memperbaharui agamanya, agama umat ini pada setiap 100 tahun. Mananya tajdid, mananya memperbaharui agama di sini, yang pertama adalah memperbaharui makna khair, makna kebaikan pada hati setiap kaum orang muslim dan muslimah. Ini makna yang pertama, memperbaharui agama. Apa memperbaharui agama? Adalah memperbaharui makna kebaikan, khair yang ada pada hati seorang muslim dan juga muslimah. Makna yang kedua adalah cara, kaifiat agama dan cara mendakwakan agama. Senantiasa akan ada orang yang akan memperbaharui cara untuk menyebarkan agama tersebut sesuai dengan zaman. فمثلا كان الأوائل يخرجون في الدعوة إلى الله على الجمال والحمير، واليوم صرنا نخرج على الطائرة والسيارة. كان الأوائل يدرسون في المساجد، فتسعد في المساجد وفي دور العلم مثل هذه الدار اللي أنتم فيه ودار المصطفى وغيره من بقية الأماكن رجال ونساء ومبيتا وسكنا وغير ذلك. Sebagai suatu contoh dalam makna pembaharuan agama adalah kalaulah orang terdahulu mereka pergi berdakwah, mereka menunggang daripada onta ataupun keledai. Tapi di zaman kita sekarang orang keluar dakwah, mereka mendakwakan agama, mungkin mereka naik kereta ataupun naik kapal terbang. Dan juga kalaulah pada zaman dahulu orang bertalaqi ilmu, belajar daripada ilmu di masjid-masjid, maka pada zaman sekarang kita nampak daripada orang belajar ilmu di madrasah-madrasah seperti dar ini, tempat ini, dan tempat-tempat lain seperti Darul Mustafa. Maka ini berbeza dengan cara yang terdahulu. ثم اختلف العلماء في من هو أول مجدد لمئة السنة الأولى. وعندنا المئة السنة الأولى من هجرته عليه الصلاة والسلام. المجدد لها الخليفة الصالح سيدنا عمر بن عبد العزيز الأموي القرشي رحمه الله. Maka alim ulama berbezakan pendapat tentang siapakah yang memperbaharui agama ini pada setiap 100 tahun. Maka disebutkan setelah daripada 100 tahun hijrahnya Nabi SAW, mujaddid pertama yang memperbaharui pertama adalah khalifah yang saleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi Al-Qurashi rahimahullah. فنأخذ نموذجا من حياة هذا الرجل المجدد الخليفة الصالح كيف كان وبعد أن كان. فكان بداية الملك العضوض بعد الخلافة، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الخلافة بعدي 30 عاما ثم ملك عضوض أو غير عضوض. فانحاز الخلافة عن المعنى الظاهر والباطن إلى شيء من اللهو والدنيا، فجاء هذا الخليفة الصالح وجدد معاني الخلافة. فمن أمثلة ذلك رحمه الله تبارك وتعالى لما تولى الخلافة جمع الأموال الموجودة في بني أمية كلهم بغير حق وردها إلى بيت المال. هذا أول عمل في الخلافة. Maka kita akan dengarkan sedikit tentang contoh kehidupan
mujaddid yang pertama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, bagaimana beliau tak kalah sebelum sebelum beliau menjadi seorang khalifah dan setelah beliau ini menjadi khalifah. Nabi SAW beliau telah bersabda, sesungguhnya khalifah setelahku adalah 30 tahun. Selepas 30 tahun ini maka di sana ada pemerintahan ataupun kerajaan yang adud, yang kezaliman, yang zalim. Maka selepas itu datanglah 30 tahun khalifah telah memimpin. Setelah 30 tahun maka datanglah daripada pemimpin-pemimpin yang zalim, yang mencintai keduniaan dan bermain-main, lahu dan walaib. Kemudian Allah Ta'ala mengutus mujaddid selepas daripada raja-raja yang zalim tadi ini, seorang khalifah yang saleh, yaitu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Maka hal pertama yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz tatkala beliau ini awal kali menjabat sebagai seorang khalifah, beliau telah mengumpulkan seluruh harta-harta mal yang ada pada Bani Umayyah, dikumpulkan, yang dirampas dengan cara yang zalim ini dikembalikan kepada orang yang memilikinya, yang berhak terhadap harta-harta yang telah diambil secara zalim tadi. والأمر الثاني فتح المجال لطلب العلم والتنافس على العلم والعلماء من شتى الفئات والقبائل، حتى صار حديث الناس عن العلم وأهل العلم. فصار كان قبل أن يتولى الخليفة عمر بن عبد العزيز الخلافة حديث الناس في مجالسهم كم معك من الفلوس، كم معك من الدراهم، كم معك من العقار، البيوت وغير ذلك. لكن بعد أن تولى سيدنا عمر بن عبد العزيز كان حديث الناس كم تقوم من الليل، كم تحفظ من القرآن الكريم، كم يحفظ ابنك من القرآن الكريم. Maka hal yang kedua yang dibuat oleh beliau telah memberikan semangat orang untuk ilmu, dan beliau menyuruh orang untuk berlomba-lomba dalam menuntut ilmu dan menyebarkan alim ulama supaya mengajarkan daripada ilmu, sehingga kan ucapan pembicaraan keseharian daripada rakyat ketika itu tentang ilmu. Kalaulah sebelum beliau ini menjadi seorang khalifah, kalaulah seseorang berjumpa dengan seseorang, maka dia akan mengatakan berapa harta yang kau miliki, berapakah tanah yang kau miliki, berapakah rumah yang kau miliki. Tapi tak kala beliau ini telah menjadi khalifah, maka jadilah pembicaraan, perbualan orang pada kesehari-harian. Mereka akan bertanya, apakah engkau bangun malam, qiyamul lail, berapa juzuk daripada Quran yang telah engkau hafalkan, dan anakmu telah berapa banyak menghafalkan daripada Al-Quran. الأمر الثاني نشر العدل بين الناس حتى صار من العدل أرخى الله سبحانه وتعالى خيرات وبركات الأرض، حتى صار جمع الزكوات من الناس ووزعها على الفقراء والمساكين، حتى دار في زمانه بزكاة المال في المسلمين لا يجد من يأخذها، الكل مكتفي والكل زاهد في الآخرة. Hal yang ketiga, beliau adalah membuat atau menyebarkan suatu keadilan kepada rakyatnya. Sehingga kan beliau ini mengambil zakat yang diwajibkan terhadap harta setiap rakyat yang dalam syariat diwajibkan, maka mengambilkan zakat tersebut dibagikan kepada orang yang berhak, para fakir miskin. Sehingga kan di zaman beliau tidak ada seorang pun yang berhak mendapatkan zakat. Karena mereka dah cukup menjadi kaya semua, maka tidak ada yang nak lagi untuk mengambil harta yang dibagikan oleh beliau, karena beliau telah menyebarkan yang namanya suatu keadilan. من نتاج هذا العدل انتشار الأمن والأمان بين الناس، حتى صار الصبيان الصغار يلعبون بالأفاعي والحيات، وحتى صار الذئب يرعى مع الغنم لا يعتدي عليها ولا يأكلها. حتى لما رآها رجل راعي يرعى الغنم يمشي الذئب معها، هذا الرجل استغرب، قال الذئب يرعى مع الغنم ولا يعتدي عليها؟ فقال له الراعي إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس، ما دام أمير المؤمنين صالح عادل فالجسد هذا كله يصلح يتبع له. Maka tak kalah tersebar daripada keadilan, timbullah keamanan pada negara tersebut, sehingga kan keamanan yang telah meliputi seluruh daripada rakyat dan negeri ketika itu, sehingga kan budak-budak kecil ini mereka boleh bermain-main dengan ular yang berbisa. Dan juga nampaklah di satu padang rumput yang hijau, kambing-kambing dikembalakan, bersamanya serigala seekor pun tak makan daripada kambing tersebut. Sehingga seorang ini nampak ada seseorang ini dia telah mengembalakan kambing, maka dia berdiri, tapi tidak menjaga dan mengembalakan kambing tersebut, melainkan serigala lah yang menjaga kambing-kambingnya. Maka dia mengatakan,
wahai fulan, mengapakah hal ini terjadi? Kenapa serigala tak makan kambing, bahkan dia mengembalakan daripada kambing? Maka pengembala tadi mengatakan, kalaulah idza saluhar ras, kalaulah kepala ini dah bagus, baik, maka seluruh jasad pun akan baik. Maknanya apa? Kalaulah Amir Mukminin Umar bin Abdul Aziz orang yang baik, orang yang bagus, maka seluruh rakyatnya pun akan menjadi dalam keadaan keamanan. واستمرت خلافته رضي الله عنه 2 وبضعة أشهر ونشر هذا العدل وهذه الزكوات لمن جد من يحصلها وإجبار الناس على الخير والدين والرغبة في الآخرة وقيام الليل والبكاء من خشية الله والتنافس على طالب العلم. استمرت خلافته 2 وبضعة أشهر. فكان ذات يوم جالس عنده رجل في زمانه مجاب الدعوة مستجاب الدعوة، فناداه وقال له سيدنا عمر بن عبد العزيز ان لي طلب عندك قل لي تم. قال اذا كنت اقدر عليه، قال انت تقدر عليه، عزمت عليه. هذا تم. قال ادعو الله ان ياخذني اليه. قالوا لا يا امير المؤمنين، لا يا خليفه رسول الله، اذا نكون عدو الله، اذا نكون خصمي امه محمد، عدل الله يوم القيامه، يعني العدل اللي قمت به والخير، ادعو الله لي. قال لا يا امير، قال عزمت عليك. قال اللهم خذني اليك، اللهم خذ امير المؤمنين اليك وخذني اليك. قالوا ذاك الصبي، قالوا ذاك الصبي. ثم كان 3 أيام وتوفي امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز بعد هذا الخير العظيم الكبير، رحمه الله رحمه الابرار، واسكنوا الجنات تجري من تحت الانهار في سنه 101 هجريه، ونفعنا الله به وبهم آمين. Maka setelah menjabat sebagai seorang khalifah selama 2 tahun dan beberapa bulan, maka Amir Mukminin telah menyebarkan daripada keadilan dan keamanan di seluruh penjuru negara. Kemudian beliau satu ketika ini telah dan juga tersebar daripada ta'lim Islam. Semua orang ingin belajar daripada ilmu agama dan semua menginginkan daripada akhirat. Bahkan nampak daripada rakyatnya yang menjaga qiyamul lail, ada yang menangis di malam hari dan lain sebagainya. Maka selepas ini beliau menyelesaikan tugasnya, suatu ketika beliau ini menjumpai seseorang yang ma'ruf, yang terkenal dengan mustajab doa, orang yang makbul doanya. Maka beliau datang menjumpainya, wahai fulan, bukankah engkau orang yang mustajab doa? Dia kata, betul ya Amir Mukminin. Kalau aku minta supaya engkau mendoakan aku, adakah engkau akan mendoakan aku? Dia mengatakan, demi Allah aku pun akan menolongmu wahai Amir Mukminin. Maka dia mengatakan, wahai fulan, aku berazam, aku berkeinginan engkau ini mendoakan aku supaya aku dicabut nyawaku oleh Allah Ta'ala. Maka orang tadi mengatakan, wahai mukminin, tidak. Kalau aku akan berbuat demikian, aku akan menjadi musuh Allah dan aku menjadi orang yang paling teruk di antara umat Rasulullah SAW. Amir Mukminin mengatakan, tidak, bukankah aku telah memintamu dan kau pun telah menerima permintaan tersebut. Akhirnya orang itu pun berdoa, ya Allah, ambillah, cabutlah nyawa Amir Mukminin danlah cabut juga nyawa aku. Kemudian dekat situ pun ada seorang anak. Maka kata Amir Mukminin, dan budak ini juga, dan yang budak ini juga ya Allah. Maka tak lebih 3 hari Allah SWT telah mencabut daripada nyawa mereka. Dan beliau telah meninggal pada tahun 101 Hijriah. وفي اليوم الذي توفي فيه سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان الراعي يرعى الغنم مع الذئب، فلما توفي عدا الذئب على الغنم فقال الراعي مات أمير المؤمنين. Maka pada hari meninggalnya Amir Mukminin Umar bin Abdul Aziz, tak kala pengembala tadi mengembalakan kambing bersama serigala sebagaimana biasanya, tetapi ketika itu tiba-tiba serigala ini menerkam kambing dan makan kambing. Maka sambil si pengembala dengan keheranan mengatakan, telah meninggallah, wafatlah Amirul Mukminin. Rahimahumullah wa nafa'ana bihi fi 'afiya, amin. Amin. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولا زال الشيخ رحمه الله يذكر لنا أسماء المجددين في كل قرن. فالمجدد للدين القرن الأول سيدنا عمر بن عبد العزيز، وأخذنا شيئا من ترجمته وبعض حاله. Masih saja beliau ini akan menyebutkan kepada kita tentang para mujaddid yang memperbarui agama ini pada setiap abadnya. Dan kita telah menyebutkan pada abad yang pertama bahwasanya Sayyidina Umar Abdul Aziz adalah mujaddid yang pertama yang telah menyebarkan daripada keadilan dan keamanan. وعلى رأس المئة الثانية المجدد سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي صاحب مذهبنا الإمام الشافعي رحمه الله،
من مواليد غزة في فلسطين. بعد ذلك انتقل لطلب العلم إلى مكة والمدينة المنورة، بعد يعني سيدنا الإمام مالك. بعد ذلك طالب العلم في بغداد، ثم بعد ذلك استقر في مصر إلى أن توفي، وعمل مذهبين، المذهب الأول في بغداد والمذهب اللي عليه الآن الحالي مذهب الشافعي اللي يعمله في مصر. Kemudian pada 100 tahun yang keduanya, maka di sana Allah Ta'ala telah munculkan daripada mujaddid Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi, imam mazhab kita, yang beliau dilahirkan di Gaza di Palestin. Kemudian beliau menuntut ilmu ke Makkah, kemudian ke Madinah, dan juga beliau terus daripada menuntut ilmu di Baghdad dan kembali ke tanah Mesir. Dan beliau telah membuat daripada dua mazhab yang masyhur, satu mazhab yang beliau buat di Baghdad, dan juga mazhab yang kedua yang masyhur dan terkenal sekarang yang beliau buat di Mesir. والإمام الشافعي عوامل نماذج التجديد الذي يعملها كان في زمانه الثورة المعلوماتية. اليوم عندنا الثورة المعلوماتية في الأجهزة والتقنيات الحديثة. في زمان سيدنا الإمام الشافعي كانت ثورة معلوماتية في العلوم كبيرة قوية جدا جدا جدا، فنحل الإمام الغزالي منها التأصيل لهذه العلوم، لا سيما علوم اللغة وعلوم أصول الدين. حتى أول من كتب في أصول الدين، أول من كتب في الفقه الشرعي رحمه الله تبارك وتعالى. Kemudian Imam Syafi'i pada zaman beliau telah membuatkan satu perbaharuan, yakni beliau membuat satu kemajuan tentang ilmu, sehingga orang semua sangat berlomba-lomba untuk menuntut ilmu. Dan ketika itu orang mana-mana tempat pun telah ingin menuntut ilmu, dan beliau telah menyebutkan bahwasanya pertama kali yang dibuat oleh beliau khususnya adalah tentang bahasa, dan juga yang kedua adalah tentang usuluddin, asas-asas daripada keagamaan. Bahkan disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, beliaulah orang yang pertama yang menulis daripada ilmu usul. والإمام الشافعي ورد فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا، ولكن الحديث الضعيف يعمل به في المناقب والتراجم. Kemudian Imam Syafi'i telah disebut dalam hadis Nabi SAW, walaupun hadis tersebut hadis yang dhaif. Dan hadis yang dhaif boleh kita gunakan dalam manaqib, tentu kelebihan-kelebihan dan juga fadilah-fadilah dalam beramal. وهي قوله عليه الصلاة والسلام عالم قريش يملأ طباق الأرض علمها. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, seorang alim daripada Quraisy, dari Bani Quraisy, yang mana ilmunya ini telah memenuhi daripada seluruh bumi ini. وكان يقول سيدنا الإمام الشافعي أود وأطلب وأرجو من الله تبارك وتعالى أن ينشر علمي هذا في الآفاق من غير أن ينسب إلي منه شيء. Maka beliau telah berkata, aku sangat berangan, aku sangat menginginkan, aku sangat mengharapkan ilmuku ini tersebar ke seluruh penjuru dunia dan tidak dinisbahkan sedikit pun ilmu tersebut kepada namaku. فنشر الله مذهب الإمام الشافعي شرقا وغربا في العالم وفي الكون، ويقول المذهب الشافعي، لكن الكتب المقررة أصحاب الإمام الشافعي كسيدنا الإمام النووي والإمام الغزالي ومن قبلهم ومن بعدهم رحمهم الله جميعا. Sehingga asal daripada doa beliau tersebut, maka tersebarlah daripada mazhab beliau ini ke timur dan ke barat. Semua orang mengaji tentang mazhab Imam Syafi'i dan tidak sedikit pun dinisbahkan kepada beliau mazhab tersebut. Orang mengaji karangan daripada ashab beliau, murid-murid beliau. Ini adalah karangan Imam Nawawi, inilah karangan imam yang lain, sedikit pun tidak dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullah taala. وقد تعرضوا هؤلاء العلماء لكثير من الفتن الموجودة المصاحبة لهم في زمانهم، ولكنها لم تؤثر في مسارهم التعليمي والتربوي والسلوكي والدعوي. Ketika itu mereka di zaman mereka telah muncul beberapa banyak daripada fitnah dan penganiayaan, tetapi hal tersebut tidak memberikan kesan untuk mundur dalam mengajar, untuk mundur dalam menyampaikan sebagaimana mereka sebelum datangnya fitnah tersebut. Bahkan mereka gigih, teguh dalam mengajar, dalam mendidik, tarbiyah dan lain sebagainya yang berkenaan dengan pendidikan Islam. ومن يسير مناقبه ومن عظيم مناقبه رحمه الله تبارك وتعالى
أنه كان شديد الحافظة، يحفظ بسرعة من أول مرة. كان إذا أراد أن يتحفظ الكتاب يضع يده هكذا ويراه هكذا، لأنه لو التفت بصره إلى هنا يحفظ بسرعة. Maka di antara manaqib ataupun kelebihan yang disebutkan dalam sejarah Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau adalah seorang yang memiliki hafalan yang kuat, cepat menghafal. Sehingga kan diriwayatkan kalau beliau menghafal, beliau akan menutup daripada muka surat yang kedua. Karena takut kalau beliau tengok je yang kedua ni terus hafal sebelum yang muka surat yang pertama. فمرة من المرات أراد أن يحفظ، فرأى الحفظ صعب عليه ليس من أول مرة، فشكا إلى شيخه وكيع فقال له انتبه واحذر من المعاصي يا محمد بن إدريس. فأنشأ هذه الشكوى على شكل بيت شعر وقال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. Maka suatu ketika beliau ini mengalami kesusahan dalam menghafal, yang selalu tadi dengan sekali tengok dah hafal, sekarang susah. Maka beliau telah menjumpai syekh beliau yang bernamakan Waqi'. Beliau mengadukan tentang hafalan beliau dah mulai lemah. Maka imamnya Syekh Waqi' mengatakan, berhati-hatilah wahai Syafi'i, janganlah engkau ni bermaksiat. Maka telah Imam Syafi'i telah menyebutkan dalam suatu bait syair, dalam syair tersebut beliau mengatakan, aku telah mengadukan halku, ini tentang hafalanku yang lambat kepada syekhku yang bernamakan Waqi'. Maka syekhku memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan daripada kemaksiatan, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya dari Allah Ta'ala, dan cahaya Allah Ta'ala tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. وكان يحترم علماء ومشايخه احتراما وإجلالا عظيما كبيرا. وكان من شيوخه سيدنا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة عليه رحمة الله، وكان يقول بوصفه إذا ذكرت النجوم فمالك هو النجم الكبير فيها الثاقب، فمالك النجم فيها أو الثاقب فيها. Maka beliau di antara alim ulama yang sangat memuliakan daripada alim ulama yang lain, dan juga para syekh-syekh dan tuan-tuan guru beliau. Di antara guru beliau yang beliau telah belajar dengannya adalah Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, imam di Madinah ketika itu. Maka beliau ini kalau menyebutkan daripada kelebihan syekhnya Imam Malik, maka beliau mengatakan Imam Malik seperti adalah dibandingkan dengan alim ulama yang ada seperti bintang yang paling terang di sekian daripada bintang yang banyak. وأول لقاء له بسيدنا الإمام مالك وعمره دون 15، حضرت درس الإمام مالك وكان يكتب في درس الإمام مالك بالريق في يده. فرآه الإمام مالك في الدرس، فبعد أن انتهى الدرس استوقفه، قف لماذا تعبث في الدرس؟ قال يا إمام إني لم أعبث، إنما أكتب وراء بالريق، وكل ما قلته قد حفظته، إذا تريد أن أسمعك إياه سأسمعك إياه. قال هات، فتلا عليه جميع الأحاديث التي أوردها كاملة نصا، فابتهج به وفرح منه ودعا له بخير وأجلسه مجلسه. Awal pertama perjumpaan Imam Malik dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i berumur 15 tahun. Beliau datang ke dalam kelas Imam Malik. Ketika itu Imam Malik menyampaikan daripada hadis-hadis Nabi SAW. Maka para pelajar menulis, Imam Syafi'i beliau menulis dengan liur beliau. Dengan liur, bukan dengan pena. Dengan liur beliau tulis. Maka Imam Malik mengamati dan menengok tentang perangai Imam Syafi'i ketika dalam kelasnya. Selepas selesai daripada memberikan hadis, maka beliau mengatakan, bangun wahai seorang budak, kenapa engkau bermain-main dalam kelas? Imam Syafi'i mengatakan, tidak wahai Imam, saya tengah menulis hadis-hadis yang telah engkau utarakan, engkau ucapkan. Maka Imam Malik, aku nampak engkau menulis dengan liur engkau. Maka Imam Syafi'i mengatakan, betul, aku menulis dan aku akan ingat semua daripada yang kau sampaikan. Maka Imam Malik memerintahkannya untuk menyebutkan apa yang beliau dengar dalam majlis tersebut. Maka Imam Syafi'i telah menyebutkan dari awal kelas tersebut sampai akhir, maka satu huruf pun tidak terlupa. Semua disebutkan oleh Imam Syafi'i secara nas daripada hadis yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sehingga ketika itu Imam Malik pun menjadi takjub
menjadi apa? Menjadi gembira dengan hafal Imam Syafi'i rahimahullah taala, maka ketika itu pun beliau telah memuliakan Syafi'i dan menyuruh senantiasa Syafi'i duduk di sebelah beliau. وكان إذا زار قبر سيدنا أبو حنيفة النعمان في بغداد وصلى لا يقنت، يعني عندنا نحن الشافعية القنوت بعض الصلاة في الصلاة، لكن إذا كان في بغداد وزار قبر أبو حنيفة لا يقنت، فقيل له هل رجعت عن رأيك؟ قال لا، أدبا مع صاحب هذا القبر الذي لا يقول بالقنوت في صلاة الفجر. Kalau beliau berziarah pergi ke Baghdad, maka di sana ada kubur Syekh Abu Hanifah Nu'man. Maka apabila beliau salat menjadi imam di sana, maka beliau tidak akan membaca kunut di salat subuhnya sebagaimana madhab beliau. Maka tak kala beliau ditanya, wahai Imam Syafi'i, apakah engkau telah kembali daripada fatwa engkau yang mengatakan apa sunnahnya kunut dalam salat subuh? Beliau mengatakan tidak, tetapi aku menghormati madhab daripada sahib qabr ini, yang kubur ini Imam Abu Hanifah. وكان تلميذ سيدنا الإمام أحمد بن حنبل صاحب المذهب إمام أهل السنة في زمانه يعظم سيدنا الإمام الشافعي كبير، وكان سيدنا الإمام الشافعي يعظمه أيضا كبير، حتى أرسل له بأبيات شعرية يقول فيها أحب الصالحين ولست منهم علي أن أنال من شفاعة وأكراهم من بضاعتهم المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. يجاوب عليه سيدنا الإمام أحمد قال تحب الصالحين وأنت منهم، محب القوم يلحق بالجماعة وتكراهم من بضاعتهم المعاصي وقاك الله من تلك البضاعة. Maka Imam Ahmad murid kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Di antara keduanya ini murid dengan tuan guru syekh, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Suatu ketika Imam Syafi'i mengatakan dalam bait syair, beliau mengatakan, aku mencintai orang-orang saleh dan aku bukan daripada mereka. Aku suka mengikuti daripada perangai ataupun gaya daripada orang-orang saleh tersebut, dan aku sangat tidak menyukai suatu kemaksiatan sebagaimana yang mereka tidak sukai kemaksiatan tersebut. Kemudian Imam Ahmad pun telah mengirim bait syair juga untuk beliau. Beliau mengatakan, engkau mencintai orang saleh dan engkau di antara orang saleh tersebut, dan orang yang mencintai orang saleh akan bersama dengan orang saleh tersebut. Dan bid'ah benda yang engkau tak sukai, itulah juga yang kami tidak sukai, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad. وكان سيدنا الإمام أحمد بن حنبل يقول لعياله ويقول طلابه سيدنا الإمام الشافعي كالعافية للأبدان وكالشمس للأرض فهل هذان من عوض إذا فقد؟ Imam Ahmad senantiasa mengucapkan kepada anak-anak beliau dan murid-murid beliau, beliau mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i adalah seperti Imam Syafi'i ini seperti kesehatan pada tubuh manusia dan sebagaimana matahari di atas muka bumi ini. Apakah mungkin ada kehidupan tanpa kesehatan dan tanpa matahari? ونختم بقصة الإمام أحمد بن حنبل مع سيدنا الإمام الشافعي دعاه عنده للغداء وللمبيت. Dan kita akan menutup kelas kita malam ini dengan satu kisah yang mana Imam Ahmad rahimahullah taala telah mengundang Imam Syafi'i untuk datang ke makan malam, asya, dan juga tidur menginap di rumah beliau. وكان أولاد الإمام أحمد في شوق كبير إذا رأيت هذا الإمام الشافعي الذي طالما حدثهم والدهم عنه أنه وأنه وأنه وأنه. Sesungguhnya anak-anak daripada Imam Ahmad senantiasa terbayang-bayang oleh diri mereka tentang kehebatan dan kemuliaan Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang mereka telah mendengarkan manaqib kelebihan beliau daripada ayah beliau, dan mereka sangat rindu sekali betul-betul memandang kepada ataupun berjumpa dengan yang namanya Imam Syafi'i. فجعلوا يرقبون كل حركة يعملها الإمام الشافعي يرقبونها وينظرون إليه حتى يستفيدوا منه كثير. Maka mereka ingin sekali mengintai dan memperhatikan setiap gerak-gerik Imam Syafi'i yang dibuat oleh beliau ini sehingga mereka mendapatkan faedah daripada perangai Imam Syafi'i. فلما كانوا مع العشاء والمبيت لاحظوا على سيدنا الإمام الشافعي 3 ملاحظات. Maka tatkala Imam Ahmad menjemput Imam Syafi'i untuk makan malam asya, maka anak-anaknya ini pun telah melihat dan mengintai, dan mereka mendapatkan 3 perkara yang ada pada Imam Syafi'i. وقال هذه الملاحظات ليست من صفات العلماء والدعاة. Mereka mengatakan 3 sifat ini
bukanlah sifat daripada seorang alim dan juga seorang dai. الملاحظة الأولى أن الإمام الشافعي أكل كثيرا، وعادة العلماء أنهم لا يأكلون كثير. Dan yang pertama sekali adalah mereka mendapati Imam Syafi'i ini makan banyak, dan di antara sifat alim ulama mereka tak makan banyak. الملاحظة الثانية أن الإمام الشافعي رحمه الله لما أراد أن ينام لم ينم مستقبل القبلة بل استدبرها. Dan juga di antara sifat ulama yang mengikut sunnah Nabi SAW, mereka akan tidur daripada sebelah kanan dan menghadap kiblat. Tapi ketika itu Imam Syafi'i tidak menghadap kiblat, bahkan membelakangi kiblat. الملاحظة الثالثة أن الإمام الشافعي خرج لصلاة الفجر ولم يتوضأ ولم يتطهر. Dan hal yang ketiga, Imam Syafi'i bangun terus pergi solat subuh, tidak berwudu dan tidak bersuci. فجاء أولاد الإمام أحمد يقول يا أبتي تقول الإمام الشافعي كيت وكيت ولاحظنا في هذه الثلاث الملاحظات. قال صبركم يا بني، وهذا هنا ملمح نقف عنده، وهي أن مهما بلغنا شيء من الشبهات أو شيء من الأخطاء في أحد من العلماء والدعاء ألا نحكم ونتسرع على الحكم بأنه خطأ حتى نسأل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Maka anak Imam Ahmad pun menjumpai ayah dia. Wahai ayahku, bagaimanakah keadaan seorang imam yang engkau telah puji-puji dengan pujian yang berlebih, sedangkan kami telah menjumpai 3 hal yang tak elok, yang tak sesuai dengan seorang alim, seorang dai. Maka kata Imam Ahmad, sabarlah wahai anak-anakku, kita akan tanya. Maka kata beliau, disinilah daripada suatu muamalah, cara bermuamalah apabila kita sampai pada diri kita ini sampai kepada kita ini berita yang kurang tepat, tidak sesuai dengan orang alim, maka janganlah kita ini cepat-cepat terus memberikan hukum. Wah, dia ini tengah berbuat ini, dia ini tak sesuai dengan sunnah. Maka fas'alu ahla dzikri, maka tanyalah orang yang tahu apakah maksud daripada muamalah beliau tersebut. فأنصحكم جميعا رجال ونساء إذا وجد عند أي أحد منكم أي سؤال أو استشكال ألا يبقى في جوفه، بل يشعر به أخوانه طلاب العلم والدعاء، فإن هذا الإشكال يكبر فيوجز عندك الحواجز الانتفاع بالعلم والدين الذي أتيت إلى هذا البلد من أجله. Maka sehingga saya memberikan nasihat kepada saudara-saudaraku sekalian, yang lelaki ataupun yang muslimat, hendaklah apabila ada di hati kalian sesuatu yang janggal ataupun kurang tepat, yang tak sesuai menurut pandangan Islam, maka janganlah didiamkan benda tersebut. Maka tanyalah, ceritakanlah benda tersebut. Apakah di balik rahasia ini semua? Janganlah jadikan sesuatu menjadi hajiz, sebagai satu hijab, jadi pendinding kita daripada keistifadahan kita, ingin mendapatkan manfaat daripada keberadaan kita di negeri ini. Maka ceritakanlah dan tanyakanlah, apakah sir, rahasia daripada dibalik setiap tingkah laku yang kita nampak yang kurang sesuai dengan pemikiran dan hati kita. فلما عاد الإمام أحمد مع الإمام الشافعي من درس الإشراق وجلسوا للفطور، الإمام أحمد كلم الإمام الشافعي بأدب واحترام وقالوا يا إمام إن أبنائي لاحظوا عليك هذه 3 الملاحظات. قال وما هي؟ فتلا عليها الأولى. قال أما الأولى فأنك أكلت عدلا كثيرا، وهذا ليس من عادة طلاب العلم والدعاء. فقالوا الإمام الشافعي نعم إنني أكلت هذا اليوم عندك عمدا، لأننا أعلم أنه لا يدخل بيت الإمام أحمد إلا الحلال الصرف، فأنا أكلت استشفاء. Maka selepas daripada kelas, lepas subuh dan isyraq, maka kembalilah Imam Ahmad menyebut Imam Syafi'i untuk makan pagi, sarapan. Ketika sarapan, Imam Ahmad bin Hanbal menanya Imam Syafi'i dengan cara yang hormat dan beradab. Beliau mengatakan, wahai Imam Syafi'i, sesungguhnya anak-anakku ini telah melihat, nampak daripada engkau ini 3 hal yang tidak sesuai pada diri seorang alim. Yang pertama, engkau makan banyak sekali, sedangkan ini adalah bukan sifat daripada seorang alim ataupun seorang yang pendakwah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya saya mengetahui tidaklah satu jenis makanan pun masuk ke dalam rumah Ahmad bin Hanbal kecuali makanan tersebut adalah murni halalnya.
betul-betul halal. Kemudian aku makan makanan yang halal ini istishfa'an, aku ingin mendapatkan daripada kesehatan ataupun kesembuhan, syifa. Karena sesungguhnya makanan yang halal adalah syifa. بالحديث طعام السخي دواء وطعام البخيل داء. Dalam mafhum hadis mengatakan makanan seorang yang murah hati ini adalah obat, dan makanan daripada orang yang bakhil inilah penyakit. والأمر الثاني أنك نمت ولم تستقبل القبلة. قال نعم، كان موجود في الطاقة مصحف موجود، لو استقبلت القبلة لاستدبرت المصحف. فالأولى أن لا استقبل القبلة في النوم ولا لا استدبر المصحف. فقالوا لماذا لم تأخذه تضعه للنافذة الأخرى؟ قال أنا في بيت ليس ملكي ولا يجوز لي شرعا أن آخذ شيء من البيت إلا بيد صاحبه. Hal yang kedua, kata Imam Ahmad, engkau tidur tidak menghadap kiblat, bahkan engkau membelakangi kiblat. Maka Imam Syafi'i mengatakan, betul, ketika aku ingin tidur menghadap kiblat, ternyata di belakangku ada mushaf Al-Quran. Maka hatiku enggan untuk membelakangi Al-Quran, maka aku pun membelakangi kiblat dan aku menghadap kepada Al-Quran. Imam Ahmad mengatakan, wahai Imam, kenapa engkau tidak mengambil mushaf tersebut? Quran ini engkau pindahkan ke tempat yang lain. Imam Syafi'i mengatakan, sesungguhnya aku adalah tetamu di rumah orang, dan aku ini tidak ada syariat agama mengajar aku tak boleh menyentuh atau memindahkan barang tanpa seizin pemilik rumah. فراعى حق الآخر عدم التصرف في مال الآخر إلا بإذنه، هذا حق شرعي. وراعى عدم استدبار المصحف، الأدب العظيم مع كتاب الله، حيث أنه لم يستقبل القبلة. فكانت المصلحة هذه المصلحة يعني تغلب على النوم على استقبال القبلة، وهي السنة. Maka dua perkara yang boleh kita ambil daripada muamalah beliau, perangai beliau tersebut, bahwasanya hendaklah tidak mengambil ataupun menggunakan barang tanpa seizin daripada pemilik rumah. Dan hal yang kedua, kita nampak Imam Syafi'i ini lebih menjaga daripada kehormatan Al-Quran, sehingga beliau ini tidak membelakangi daripada Al-Quran. والأمر الثالث أنك خريت ولم تتطهر بصلاة الفجر، فقال إنني أصلا لم أنام، ما نمت الليل كله، أنا ما نمت. فقلت أنا في بيت الإمام أحمد بن حنبل، بيت الورع والزهد والعلم والإخلاص، فأتشرف. لما وضعت راسي تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للغلام الصغير أخو أنس بن مالك عمير، فقول النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبا عمير ما فعل النغير. فجعلت أكرر هذه اللفظة من النبي يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستنبطت منها 70 حكما شرعيا. Maka hal yang ketiga, kata beliau, engkau keluar terus pergi salat subuh dan engkau tidak berwudu ataupun bersuci. Imam Syafi'i mengatakan, betul, sesungguhnya aku sepanjang malam tidak tidur. Aku di rumah seorang yang zuhud, seorang yang wara', seorang yang saleh, maka aku tak tidur. Tak kala aku meletakkan kepalaku di atas bantal, maka aku pun telah teringat daripada hadis Nabi SAW. Ketika itu Rasulullah SAW telah mengucapkan kepada seorang sahabat yang kecil, yang dia yang telah kehilangan daripada burung dia mengatakan, ya Abu Umair, apa yang telah dibuat oleh Nughair? Nughair adalah burung yang kecil. Maka hadis yang pendek ini aku ulang-ulang sampai subuh, maka aku telah mengistimbatkan lebih kurang 70 hukum dari hadis ini. فقال سيدنا الإمام أحمد اسمعوا يا أبنائي، الإمام الشافعي بات يخدم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأباكم بات يركع ويسجد يخدم نفسه فقط. Maka Imam Ahmad mengatakan, dengarkanlah wahai anak-anakku sekalian, tengoklah Imam Syafi'i, dia menghabiskan malamnya, dia berkhidmat kepada umat Nabi SAW. Sedangkan ayah kalian Ahmad bin Hanbal, dia bangun malam, ruku, kemudian tahajud dan sebagainya, dia berkhidmat untuk diri dia sendiri. فعظم شان الإمام الشافعي في قلوب أبنائه أكثر مما كان. Maka bertambahlah kewibawaan ataupun keseganan yang ada pada diri anak-anak Imam Ahmad terhadap Imam Syafi'i melebihi daripada yang dahulu. وقد طولنا في ترجمة الإمام الشافعي حتى نعرف عن هذا الإمام الذي نحن نقلده في مذهبه وما وصلت إليه اجتهاداته من فهم الشريعة المشرعة. Tidaklah kami memanjangkan daripada cerita tentang Imam Syafi'i ini,
kecuali dengan maksud supaya kita ini mengetahui imam yang kita mengikuti mentaklid daripada ijtihad beliau, fatwa-fatwa beliau dalam mazhab imam beliau, mazhab Syafi'i. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم جميعا به ظاهرا مباطنا. آمين آمين. والسلامة والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.